fadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilala ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman sahiha ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala muka 50 apa? Bagi pertama tu dah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, hei orang menuntut kehidupan dunia, hei orang yang menuntut, yang mencari akan kehidupan dunia, yakni kesenangan hidup dunia. Dia seru kepada puak-puak hak duk sibuk dengan dunia tu. Hei orang yang menuntut mencari kesenangan hidup dunia, tidak engkau sedar, tidak engkau sedar akan diri engkau, yakni tidak engkau rasa berat dan susah. Itu makna tidak engkau sedar. Engkau tidak rasa berat dan susah. Mu tak ada rasa berat ni, tak ada rasa susah ni, menanggung penat dan payah berjaga malam tu, menanggung penat dan payah. Jadi penat kerja yang kuat dan banyak tu makna menanggung penat dan payah, yakni mengerja kerja yang kuat dan banyak. Mu tidak rasa berat li, tidak rasa susah li duk kerja berat, kerja kuat, kerja banyak tu. Tak rasa berat li, tak itu. Nampak duk tak rasa berat berjaga malam dan berpanas sehari, yani siang hari. Berjaga malam tu kerja. Kalau motong tu baik kedua dah, tiga dah jaga malam. Kalau jahit baju setengah-tengah retina, siapa buka-buka mata, jaga malam. Berpayah berjaga malam dan berpanas siang hari. Banyak cara lagi. Duk menyedung, duk gapo, duk bergala. Tu. Engkau tak sedar, tidak engkau sedar. Tidak rasa berat, tidak rasa susah ni kan. Duk kerja benda tu. Tengok dia kata, biasa je, tak ada tu. Dia kata, letih tak kan? Tak, tak ada, tak ada tu. Tak khabar lagi tu. Dia tak rasa kata berat ni. Kerja dunia tu. Tu. Manakala dapat sedikit laba, yakni pada ketika dapat sedikit laba, apabila ataupun pada ketika dapat sedikit laba, yakni boleh laba yang sedikit. Bila kita kerja, boleh laba sikit-sikit atau wang atau kepada laba. Atau manakala dapat sedikit wang, duit, boleh duit sikit, boleh laba sikit-sikit. Tu. Mu tak khabar tu. Tu. Jadi manakala ni dia sakut klik kepada tidak engkau sedar tu. Kalau kita baca kitab kat kena sakut klik tu. Tidak engkau sedar. Jadi tidak rasa berat dan tidak rasa susah. Duk kerja berat-berat tu bila dapat duit yang sikit. Manakala dapat dan boleh labur sikit-sikit, tak ada rasa apa.
Boleh laba tak ada banyak ni, tapi kita rasa tak letih. Kita rasa tak letih. Hingga ni takluk kepada tidak sedar. Engkau tidak sedar, duk tanggung kerja penat payah tu, hingga engkau memudah perkara-perkara yang payah. Engkau memudah, jadi engkau rasa mudah jua. Engkau rasa mudah jua perkara-perkara yang payah. Jadi perkara dunia yang payah kerja tu. Yakni perkara dunia yang payah kerja. Hak payah kerja tu rasa mudah perak. Hak payah cerak-cerak rasa mudah ya. Tu Allah. Laba banyak mana je? Laba banyak mana? Lebih lagi sebab orang duk bergalah, duk kerja hari-hari ni. Laba banyak mana sangat? Tu. Kalau ada kebun dia pula, jok daripada ni lagi dah. Jiru. Lepas daripada je bunga dah nak ikat. Macam-macam kena buku. Nak boleh kerak tu. Lepas pada tu boleh laba. Laba tu tahun ni sungguh, tapi banyak mana sangat. Sehingga engkau rasa mudah perkara yang payah-payah tu. Engkau memudah, engkau rasa mudah jua perkara-perkara dunia yang payah kerja. Disangka, jadi disangka oleh engkau laba itu sangat besar. Disangka, jadi engkau sangka laba itu, laba yang dapat tu sangat besar. Duk perasan kata laba hak boleh tu besar dah. Padahal di sisi Tuhan tidak dipandang. Padahal laba itu di sisi Allah tidak dipandang. Jadi tidak ada harga. Tidak ada harga di sisi Allah. Allah tidak tilik kepada harta tu. Duk rasa. Tengok tu. Musa naik kecek. Faham tak tu dah? Faham tak? Jadi kita kerja banyak berat ni. Kita kerja barang hak berat-berat. Tapi kita rasa mudah ya benda tu. Bila kira laba, boleh laba sikit-sikit. Ya tak ada banyak mana sekali. Dalam hati kita rasa tak ada payah apa lah. Tu. Padahal kalau kita kira duit tu di sisi Allah tu tak ada panas situ. Tu buku dunia ni rasa mudah berat-berat. Padahal laba sikit ya. Tapi rasa mudah. Rasa mudah kerja. Berat setara mana pun boleh. Adapun menuntut laba akhirat ini, adapun mencari laba, mencari kesenangan hidup di akhirat ni, kita cari kesenangan hidup di akhirat pula, menuntut laba akhirat. Mencari kesenangan hidup di akhirat ni, sangatlah berat di atas kamu. Sangatlah berat. Jadi rasa payah dan susah di atas kamu. Hei ahli dunia, rasa susah weh. Rasa susah. Hak akhirat, hak laba akhirat kita rasa susah, payah. Tu dia rasa susah. Sedikit penat dan malah. Sedikit penat dan malah. Apa bahaya? Tu. Yakni sedikit penat tu. Yakni kamu penat akan diri sedikit saja. Yakni kamu penat akan diri sedikit saja. Pada perkara itu. Dan kamu malas pada kerjakan dia. Dan kamu malas pada kerjakan dia. Itu maksud sedikit penat dan malah. Penat sikit ya, malah. Malah benda tu. Semaya sunat, kalau nak penat buku tu sikit ya, malah pula tu. Tu. Allahu Akbar.
Kita ni Allah dah, kalau ahli dunia ni ahli akhirat, kita ukur kita ni ahli dunia ahli akhirat. Kita nak tahu mana kata kita ni ahli dunia ke ahli akhirat. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika dia duk mengajar, dia kata kita nak boleh tahu kata kita ahli dunia ke akhirat ni ukur gini. Sekiranya ketika tu ada orang masuk duit kepada kita, dan ada seorang lagi datang minta sedekah kepada kita, kita lebih gembira mana hati kita? Kalau kita suka, lebih suka orang duit kita, itu tanda kata kita ahli dunia. Tapi kalau kita lebih suka orang yang minta sedekah kita untuk nak wih tabarak khairat kepada dia, itu tanda kata kita ahli akhirah. Ayah bagi kita ni kalau orang wih duit hak tu, kalau orang minta sedekah hak tu nak lari, mari pula dah. Tu. Allah. Masya Allah dah. Kalau duduk situ tu berat kitanya. Berat. Tu. Walaupun rupa tok lebah sekalipun, kadang-kadang kena ke ahli dunia lagi. Ahli dunia lagi. Tu. Tu. Mari duk ponok tak ada mengaji ni. Duk gada dengan sembahyang, duk gada dengan baca Quran, tunggu kubur. Oh, sedap kalau panggil kubur, tunggu kubur sedap. Boleh duit. Kata. Saya ingat duk ponok tu tak ada boleh ngaji mana ni. Habis dengan tunggu kubur tu. Kalau orang mau suruh tunggu kubur, Allah. Ni terpaksa ya maknanya kalau demo lain kalau tak ada orang dah kan? Tak ada orang dah kan? Tu. Tak ada apa, tak ada orang dah. Ni, hai kawan. Bi kawan lu. Setengah tu pagi tunggu kubur kalau kok lain-lain lah. Ni ponok kita dah layak ponok luar orang ramai. Kalau ponok sikit-sikit tunggu kubur beli mutu. Tunggu kubur. Bukan satu menegak pula. Ya Allah. Hak tu rupa ahli dunia dalam rupa ahli akhirat. Rupa tak lebah hakikat ahli dunia. Yang kedua ajar lagu tu gitu. Ngaji sungguh ni tempat susah sini, bukan tempat seni. Apa kerja boleh buat usaha menyusahkan diri, menyusahlah. Kerana hak tu orang asalkan ilmu kita. Setah je kalau kira dah. Maka di sebelum sana kita kata, Allah, penat dan malah. Padahal laba akhirat itu ialah laba yang sungguh-ti. Itu padahal laba akhirat itu ialah laba yang sebenar. Kena takdir lagu tu. Padahal laba akhirat itu ialah laba yang sebenar. Hak tu hak sungguh-tinya. Hak laba akhirat tu kita rasa berat, rasa susah nak kerja. Pemaye bangun tengah malam, tahajud, zikrullah, baca Quran. Hak tu berat, hak tu kita rasa berat. Penat dengan hak tu sikit-sikit ya kita malah nak kerja. Padahal tu hak laba sungguhnya Allah dah. Maka benda ni kalau gisuluh, gigi duk ngajar, royak tuju kepada ahli dunia, ya tak nampak tu, ya pandai lekas lalu. Duk kira orang tak saja pun nak makan darah. Tu dia. Tengok dia tinih mari kalau tu. Ya balas kau tu lalu dah. Kalau hati dia tu duk molek-molek lagi, selamat lagi duk dia ya, sekurang-kurangnya tak kecek gapo kalau orang duk ngajar tu mikir. Tu hati dia tak nyakit. Kalau hati sakit tu lalu dia bidah klik lalu dah. Balas lalu dah. Sabit tu tak maju, duk belah tu. Allah. Kan sarung kau sejik sabit tu tak maju mak orang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Islam tak ada nak tu. Nak dalam, tak ada nak luar. Nabi ni
Kalau Nabi nak perintah sahabat semua bina masjid di luar, boleh tak pada masa tu? Sahabat semua, pergi cari batu mari. Kita buat masjid sama besar dengan mahligai Raja Rom tu. Boleh tak? Boleh. Tapi kan Nabi redha dengan masjid bertanah pasir gitu. Beratap dengan pertama aja. Gana dok redha dengan hak tu. Bukan tujuan nak hak ni dalam. Kalau kita kaji Rasulullah kuasa tak kalau Nabi nak perintah buat masjid besar? Ipih ya. Tapi gana masjid jadi pasir tanah. Allahu Akbar. Kerana bukan nak hak tu. Mimbar Nabi kat mana? 3 tangga. Mimbar Rasulullah. Bukan hak besar, tinggi. Tiga lagi Islam bukan nak tuntut ke hak tu sangat li. We maju hak dalam tu. Lek luar ni tak apa. Kau dah tak apa, dalam maju. We maju hak dalam tu. Habis itu. Itu jadi sikitnya. Jemaah di masjid jadi sikit-sikit. Di masjid rumah kita dah. Kalau ngajak di kampung sini berat sikit. Berat sikit. Ni betul ni. Betul mari. Allah, hak letih tu jauh-jauh pergi bulai. Jual di nak tu tu baik pagi gelap pergi. Tu baik pergi dah. Jauh mana? Pergi ambil ikan di sepampla tu. Tu baik dengan coleh. Tu baik dulu ke 3 dah. Tapi sejid dah tepi rumah ni. Nak mari tak ada. Misalnya. Sakit juga. Sedih juga. Mikirlah juga tu. Sungguh teruk benar aku ni. Coleh kena tubik awal lagi. Coleh je lama sikit. Kalau kereta je lama sikit tak apa. Coleh kena awal. Sepamplah. Matai dia mobil. Ikan. Tu ditaning. Wah hakaza kerja elai pun super tu juga. Masya Allah dah. Habis itu. Inilah dia kata. Bermula inilah. Laba akhirat ni lah. Ialah yang kekal. Ialah laba yang kekal dunia akhirat. Ini kekal daripada dunia sampai akhirat. Tu kekal dunia akhirat. Kekal daripada dunia sampai akhirat. Hak tu hak Allah Ta'ala suruh kita tuntutnya. Ni dia utamakan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun. Wa abqa. Allah Ta'ala kata. Tu. Kalau kira semua kena berat hak ni lagi weh. Berat hak ni. Allahu Akbar. Ya Rabbi dah. Tu nak kalau bina dalam tu masyarakat tu maju. Masyarakat tu maju kalau boleh bina hak dalam tu semua. Sujud penuh. Ni sejid mu kita dulu Allah teka duk gorak-gorak hari tu penuh kan. Utek duit pakak buat masjid 2 lapis lah ni. Tak ada orang lekatnya sesah. Gena jadi tukar lagi tu. Baik klik diburuk baik dulu weh. Baik buruk baik dulu weh. Pada duk jadi baru baik lah ni. Tak ada baik dah. Tu. Jadi tu email kena penting sikit. Tu dah. Habis. Dan siapa memudah pekerjaan jamaah ini. Siapa memudah. Ini buat ringan-ringan. Rasa tidak penting. Tu, memudah. Siapa memudah, buat ringan-ringan, rasa tidak penting. Tak ada apa pekerjaan jamaah ini, jamaah sembahyang ni. Siapa buat mudah-mudah, malah nascaya Allah bilang orang itu setengah daripada orang munafik. Tak boleh pakai zahir. Lama kata orang tak pergi maaf munafik. Ada munafik ni orang kafir. Setengah daripada orang munafik ni setengah daripada orang yang bersifat dengan sifat orang munafik. Awak gitu. Setengah daripada orang yang bersifat dengan sifat orang munafik. Bukan munafik sungguh tapi sifat gismakah. Orang munafik ni yegi wa idza qamu ila salati qamu khusala.
Allah Ta'ala kata bila mereka berdiri kepada semaya, gi dengan lama-lama, gi dengan malam lagi tu ya. Lemak lutut, lemak tekak, gi dengan sejik dengan rupa tu je buat ni. Maka kita buat mudah-mudah pula dengan pekerjaan ni. Ambil pakai sifat demo tu itu. Dibilang oleh Allah Ta'ala bilang orang itu, Allah Ta'ala kira orang itu setengah daripada orang munafik, setengah daripada orang yang bersifat dengan sifat munafik. Tak comel tu. Bukan munafik jangan ada hukum lama. Munafik ni hakikatnya kufur dah. Tapi munafik ni ahli neraka. Maka dengan sebab jemaah ni hukum ulama cuba tengok hukum duk tahap sunat muakkadah atau fardu kifayah lagi, macam mana nak disapa kepada ahli neraka. Gitu jaga maksudnya gitu. Makna setengah daripada sifat orang yang munafik. Habis itu, siapa yang memudah pekerjaan jemaah ini, nasihat Allah bilang orang itu setengah daripada orang munafik. Habis. Dan satu kaum, satu pendapat, yakni pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat mazhab Hanbali. Dan satu kaum, satu pendapat, yakni pendapat mazhab Hanbali, wajib berjamaah. Wajib kena berjemaah. Tidak harus, yakni haram serta sah sembahyang. Kena guide gitu. Mazhab Imam Ahmad ni haram. Maya seorang tu haram. Sah tak? Sah. Haram serta sah sembahyang. Tidak harus sembahyang seorang diri. Haram maya seorang. Sah tak? Sah. Sah tu sah lah, tapi haram maya seorang. Tu beza dengan masjid dengan mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri ni pendapat Az-Zahiri kata haram serta tak sah lah kalau mai seorang. Tu hak tu berat. Hak tu jadi ulama tak iktimak lah. Ya tak ada juga pendapat. Az-Zahiri ni ulama juga, tapi banyak ke jadi pakai zahir. Zahir hadis zahir. Banyak ke ambil hukum dengan cara zahir. Maka sehingga tak dikirakan. Tak dikira mana dalam mazhab. Pak tu lah bilangnya. Maka dia kata tak harus sembahyang seorang diri, dia kata. Ni pendapat, satu pendapat. Bahkan tak harus tu, bahkan ni istidrak pada harus. Idrak pada harus. Tak harus, bahkan mesti wajib cari orang yang berjamaah serta kita. Sesuk yang tak pergi sejid pun kena cari orang seorang jemaah. Boleh dua sama. Berat mazhab Ahmad ni. Mazhab Imam Ahmad ni. Mazhab Hanbali ni berat buku ni. Buku ni berat. Teriklah sikit. Teriklah. Wajib selalu dah mazhab dia. Habis itu kena cari orang yang berjemaah serta kita. Dan dapat pahala jamaah ini. Hasil pahala jamaah ni dah. Hasil pahala jamaah ini. Hasil pahala dah jamaah. Dengan satu imam dan satu makmum. Dengan ada satu imam dan satu makmum. Ada seorang tu imam, kena imam seorang. Dengan tu imam dan satu makmum. Tu ada imam, ada makmum seorang. Hasil dah jamaah. Mazhab kita Syafi'i sudah hasil dah. Sudah hasil dah. Dua tu. Aqallul jamaah imamun wa ma'mumun. Tengok lagi Yana. Seorang. Ada dah. Tu. Sekuat-kuat jamaah dah tu. Kalau dengan anak isteri khadam sekalipun, royah pada kata satu imam. Dia orang panggil royah li takmim. Nak umumkan hukum je, bukan nak menyata khilaf ke apa dak. Jadi seorang tu imam dan seorang makmum. Hasil dah. Kalau berjamaah itu dengan anak isteri khadam orang yang berkhidmat sekalipun, yakni hasil pahala jamaah dengan anak kita, dengan bini kita, tak apa dah. Tak apa dah. Tu. Dengan anak dengan isteri kita. Allah, ni keluarga dah. Ni buat show pukul ramah show tu Instagram ya. Duk post je. Adik main nak cakap
pukul ramah. Lepas tu kok mau jadi gitu. Buat rupa kata jadi abang. Oh ni biar orang deki. Aduh ni abang jadi tu imam, adik dia makmum suruh anak pukul ramah. Anak adik pukul ramah tak. Ayah nak mayat. Tu. Atas dalam Facebook, post dalam Facebook. Ada komen masya-Allah. Masya-Allah. Sayang kat wegu buat nyanyi sayang. Tu. Tak asal maksud juga tu. Asal maksud juga tak soco ke orang kita dengan Tuhan. Buku tu bukan benda haco. Bukan benda dia haco ke orang. Tu. Maka menuntut, maka dia kata hasil dah walaupun anak bining sekalipun, anak isteri khodam, tapi dalam Kasyful Lisam tu sekiranya Kasyful Lisam kata sekiranya rumah kita ada bini seorang dah, anak apa tak ada bini seorang, dan kalau kita tinggal di masjid buat video tu luput jemaah, maka afdal pula kita jadi tu imam dia, we hasil jemaah dengan dia. Dalam Kasyful Lisam ada juga itu hukum tu. Tengok tu. Ini pendapat tu, satu pendapat ada tu dalam kitab lah. Tak menafikan pendapat lain. Dia jadi. Habis itu, kemudian kata Musannif rahimahullah, bahkan mesti cari orang yang berjamaah sekalian dan dapat pahala ini dengan satu imam dan satu makmum. Kalau dengan anak atau isteri atau khodam sekalipun, yakni hasil pahala jemaah dah. Tu tak apa dah. Kalau kita di rumah, dia kata, kalau kita di rumah, apa makna di rumah? Tidak sempat pergi masjid. Itu maksud di rumah. Kalau kita di rumah, yakni tidak sempat pergi masjid, tak ada. Bangun mari tu dia mau qomak semaya siap dah. Misalnya. Tidak sempat pergi masjid, itu maksud di rumahnya. Kalau begitu, hendaklah kita panggil anak isteri kita berjemaah sembahyang dengan kita. Panggil dia. Ayah, mari maya dengan ayah tak? Maya dah. Tak apa maya lagi. Maya lagi. Hak dia tu jatuh jadi sunat, jadi qada atau sunat. Ya qada-qada hak tu, maka hasil pahala jemaah. Walaupun dia tu semaya dah pun boleh jadi semaya pula dengan kita. Tu. Sabit tu misalnya kalau kita nampak babo, misalnya babo mari sore lepas tu, orang semaya siap dah misalnya dah. Dia pun pergi semaya seorang dia dalam masjid. Tak ada orang dah ni. Maka molek kita pergi jadi makmum dia seorang. Semaya dah pun gitu loh jadi makmum dia. Sebab apa? Ada biasa jemaah juga. Nampak tak tu dah? Kira gitu. Hendak apa? Hendak panggil berjemaah semaya dengan kita. Janganlah duk tahap makruh lah. Janganlah kita berasing-asing. Berasing ni yakni bersembahyang seorang diri. Berseorang diri itu berasing. Janganlah kita berasing-asing berseorang diri pada sembahyang kita tu maya suku. Tu dek maya lagi dek. Dak lagi. Pak maya dua. Maya dah. Maya dah. Tolong kita email tengok Mungtah. Kalau bini berjuru tu alhamdulillah. Kalau bini tak berjuru, saya malah. Aduh, ini habis tu. Kena cari hak tu lafaz fat bizatid din, Nabi suruh cari hak agama ada tu. Tapi kata terlibat jada. Tanganmu akan berdebu lah. Jadi labarlah mu. Kalau cari hak ada agama tu. Ya faham. Apa yang semai sore ya faham. Ya gimana ya jual gu. Ya faham. Tu. Habis itu cari ada agama. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, jangan kita berasing-asing berseorang diri pada semaya kita. Sebab apa jangan berasing-asing? Kerana ilak pada janganlah. Kerana inilah berasing-asing ni sangat rugi bagi kita. Sebab tak dapat pahala jemaah. Rugi bagi kita, rugi akhirat tu.
Serta rugi itu serta dibilang akan kita, dikirakan kita di sisi Allah tu orang memudah pada agama, buat ringan-ringan pada pekerjaan agama, buat ringan-ringan pada pekerjaan agama Islam. Tu malaknya kita jaga gitulah. Kena jaga dah boy sini. Kena pakat jaga dah boy. Dan banyak jamaah tu, dan bermula banyak jamaah, banyak bilangan orang berjamaah. Bukan banyak jemaah ni maknanya situ stupuk sini stupuk, bukan gitu. Banyak bilangan orang berjamaah. Tu maknanya. Banyak jamaah tu terlebih afdal, terlebih banyak pahala, terlebih banyak balasan daripada sedikit bilangan jemaah. Sebab tu lah, sejid ni orang main maaf dalam sesah ya. Sejid tepi so lagi nu 4-5 nesah. Pergi sejid nu lagi. Afdal lagi sebab ramah dek nu. Malaikat masjid tepi ni, kalau tak ada kita ni, tak jadi maaf ni. Afdal sini. Sejid ni nanti kita ya, kalau kita tak ada ni. Tak ada Pok cik tu 4-5 orang tu pakai tak jadi maaf. Tunggu, maka afdal kita ada dekat ni walaupun sikit. Lebih daripada kita kena tinggal lagi cari tempat banyak tu. Tu hak tempat ramah lebih afdal. Lebih banyak pahala daripada sedikit. Sebab apa boleh kata terlebih afdal? Ilat pada terlebih afdal. Kerana ni nampak juga ilat dia. Kerana Tuhan Allah Ta'ala turun rahmat, beri rahmat. Maknanya itu. Ibarat dengan turun ni kerana mulia rahmat tu. Kerana turun Allah Ta'ala turun rahmat, beri rahmat ke atas yang berjamaah, ke atas orang-orang yang berjamaah tu. Turun tu mengikut, takluk pada turun. Allah Ta'ala turun rahmat mengikut bilangan orang yang berjamaah itu. Kalau ramah, rahmat ramah. Tak ramah kena pakat duk zikir, pakat duk baca. Ramah tu rahmat kau banyak. Rahmat kau banyak. Sebab tu kita rasa kata bila kita ngaji dalam halqah ngaji dengan kita duk ngaji takat tak serupa. Kita ngaji dengar lagu komen, dengan takat, dengan suara saja tu duk ponok kita. Tak serupa dengan kita ngaji dalam jemaah gini. Rahmat turun mari teka kita ngaji tu tak serupa dah. Keberkatan dan rahmat turun mari dalam jemaah tu. Habis tu jadi wasa sejak pun wasa tawada lagi. Tapi kalau dengar takat tu kau 15 minit tu berhenti dia ustaz. Harap pakai tel tu. Okay, sudah dengar pula 10 minit. Tak harap. Nak boleh habis sefai tu. Banyak mana? Lama mana? Beza rahmat yang hasil ketika diturunkan tu tak serupa. Tak serupa. Sebab tu utama menghadir ke majlis ilmu. Hadir ke majlis ilmu. Sekuat-kuat tak reti pun rahmat je turun. Keberkatan je hasil. Tu dia. Kata Musannif rahimahullah terlebih afdal daripada sedikit. Kerana Tuhan turun rahmat ke atas berjemaah mengikut bilangan orang yang berjemaah. Dan dengan jamaah itu, dan dengan sebab berjamaah itu, dengan sebab sembahyang berjamaah tu, sebab ramai-ramai itu, lebih suci, bersih, elok. Ya kecil belakang. Lebih suci dan bersih dan elok sembahyangnya, sembahyang seorang. Apa makna lebih suci? Yakni lebih mudah diterima oleh Allah. Itu lebih suci. Jadi lebih mudah diterima oleh Allah Ta'ala. Tu yang mudah terima. Maklumlah dia ramai-ramai itu hak sikit-sikit pun tak buat kira. Salah sikit-sikit pun belah. Dengan ramai rahmat hak ramai-ramai ni. Tu dia. Tak apa. Tak buat kira hak sikit-sikit lepas dah dulu. Hak sikit-sikit ni Allah Taala tak buat kira sebab ya dengan ramai tu ya tupai tuah belaka. Pakat heret pergi masuk pergi sekali. Lebih suci, bersih, elok sembahyang kita, lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi, ni lebih-lebih ni gantung kepada afdal daripada sedikit. Lebih-lebih lagi ni orang panggil bergantung kepada, kata musannaf,
tu lebih afdal daripada sedikit. Sakut molek. Baca semula. Dan banyak jamaah tu terlebih afdal daripada sedikit. Lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Faham tak tu? Gantung molek. Sebab hukum yang tubik mari lepas lagi hukum mana hukum tubik. Banyak orang jemaah ni sejik ni orang 45 sah. Sejik ni sesah je ataupun tak sampai sah kali. 7-8 orang je. Kita semayang masjid hak ramah tu lebih afdal. Tempat hak jemaah ramah tu lebih afdal daripada semayang yang sedikit. Lebih-lebih lagi. Kalau imam bagi seorang bagi jamaah itu. Kalau imam bagi jamaah itu, lebih lagi kalau tok imam jemaah tu orang warak dan soleh, orang baik. Orang warak, orang soleh, orang baik. Untuk imam ni tok budak atau tok pakai tok lebah, tok imam orang baik. Tok orang baik. Lebih afdal lagi. Lepas tu kalau tok imam tu orang fasik, lagu mana? Sejik tu ramah. Moga kapung setupuk Korea tu bala soh tu orang ramah. Tapi tu email hok duduk situ tu habis. Misalnya duk ngajar Tuhan tak arah tu, duk dengar lepung Tuhan tak arah, Tuhan tak arah, Tuhan tak arah. Hari Sabtu pergi ke Paraun. Klik mari. Itu email. Allah Akbar. Sapu muka dak tapi dia tengok orang ke teka sapu. Sapu ni bukan masalah apalah. Lepas dah semua apa bang. Tapi ramai kawasan tu. Kawasan tu. Sejak ramai. Tapi tu gitu. Ni bukan kecek tu adalah kitab sebut ni kal mujassimah. Nulah kitab punya anah ayat. Kalau sekiranya muqtadad kal mujassimah, walaupun kita tak hukum kufur kepada dia pun dia tu orang fasik. Orang etikot tu tak rah ni orang fasik. Dia kata kufur lagi, ulama duk khilafnya lagi. Yang anak kata kaum muktamad kata tak kufur lagi. Sehingga lagu tu sekalipun kita pergi turut dia tu lagu mana? Kau sejik tu ramah. Balasah tu. Tapi waktu email tu kita tahu. Dia tu email ya, waktu orang tu email ya. Orang ajak pergi buat maklum, lari. Dia kata bid'ah. Orang suruh baca kulhu, kek bungung lagi. Dia kata tak apa. Bid'ah. Tak apa, kata tak sapa tu tak apa lagi. Boleh jadi dia bina atas pendapat ulama yang tak apa. Tagi membid'ahkan perkataan orang sapa tu. Waktu jadi Wahbi. Kerana masalah sapa tak sapa tu duk khilaf ulama lagi. Bahalau sapa dak. Jumhur ulama kata sapa. Ada sebagian ulama kata tak sapa. Benda tu tak cerak berlaku. Mungkin tak ada pihak biasa mati ni. Boleh tahu kata siapa tak siapa. Kalau mati dulu boleh tahu. Maka dalam hati tu bid'ah tak siapa. Waktu dia Wahbi. Semata-mata dia kata tak siapa pahala tu, kita tak kata Wahbi lagi. Dia bagi kata ke orang kata tak apa. Bid'ah mudah banyak. Tak apa. Waktu jadi Wahbi. Wahbi ni bukan mudah juga nak jadi. Kalau tak bodoh sungguh tak jadi Wahbi. Sungguh dah nak rayak weh. Kalau tak bodoh sungguh tak boleh jadi. Tapi orang cerdik pun ada duk jadi. Banyak ke hak cerdik tu hak gelecah gi. Tu. Tu guru salah kata payah pula kata tu guru salah kata. Jadi baik kampung pula. Dia kata kampung duk ngaji pegang molek ni. Selamat pula dah. Hak duk jadi ni hak duk ngaji tinggi-tinggi habis doktor. Orang gelecah lagi pula. Tu dia. Tak apalah tu dah. Tu. Maka kata dia, lagu mana? Lagi dia nak tulis sikit. Maka kalau imam tu orang fasik. Tapi sejik tu ramah. Tapi sejik ni tu email tu warak, tu lebah juru molek ni. Tapi balasan ni sikit je orang. Sejik tu ramah. Tapi tu email tu maklum lah. Tu. Ataupun tu email bukan Wahabi, tapi tu email pun jenis luar panak juga. Pusat duk luar juga. Tu email tu pun. Maknanya keduduk ke dia tu jadi tak berjuru juga. Tu lagu mana hukum dia.
Ha tu. Ha ni sebab tu kita kata lebih-lebih lagi ni dia bergantung kepada terlebih afdal tu. Lebih-lebih lagi kalau imam itu orang warak dan soleh. Tulis itu pada warak. Adapun kalau imam itu orang fasik. Adapun kalau imam itu orang fasik atau kerja bid'ah. Tapi bid'ah ni masing-masing lotak. Kita kata ya bid'ah pada akidah. Ya kata kita bid'ah pada perbuatan. Ha pula dah. Ha masing-masing lah dah. Atau kerja bid'ah, maka buat gitu. Maka kita berjamaah. Maka kita berjamaah pada imam yang soleh. Tapi sedikit bilangan itu lebih afdal daripada berjamaah yang banyak tetapi imam fasik gitu. Tetapi imam fasik. Tu dia. Tapi la i'ana sarah kal mujassimati alladhi yaqulu la jismun. Sarah nyata lalu ibarat la i'ana tu talibi. Dan juga supaya Mu'tazilah, Rafidah, Syiah nyata kata jadi datuk ni Syiah. Tu dia lagu mana. Afdal kita semaya tempat yang ni. Kerana dia bawa semaya kita ni, dia bawa tereng. Tu. Orang bawa kereta ni, kita wani nak duduk ke hok mabuk. Kok duk pening je bawa kereta, duk khayal bawa kereta. Kita wani nak duduk sekali ke tak? Takut mati. Begitulah demo tu duk mabuk akidah dah. Tu. Tak wani juga nak bawa amalan kita pergi sekali dengan dia. Tu dia kira gitu. Tapi yang kau jahat lagi semata-mata nampak kita duk rasa habis ni ni. Tak boleh tunggu. Jangan kau dulu. Malaikat kita nyata betul-betul barulah kita kira. Ni. Nampak dia tak sapu muka kita kata tak boleh tunggu. Jangan hak tu nampak teruk dah. Orang panggil tak pandang pula lek kita ni. Ni kita nyata dah kata dia duk ngajar semua malam-malam boleh dengar ya. Kita nyata dengar dengan telinga kita sendiri dan sebagainya. Tu barulah kita kata kita nak kira. Tu dia. Habis itu dah. Dan pada hadis datang pada satu hadis itu riwayat Imam Hakim. Riwayat akan dia oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dia. Mustadrak bagi Hakim. Dan Hakim hukum kata sahih hadis ni. Dan pada hadis, sabit pada hadis maksud hadis. Dia ambil maksud saja ya. Misalnya kita ambil maksud. Ringkah daripada hak musalli. Musalli tu tulis dengan cara terjemah maksud dah. Dia ringkah pula sekali lagi. Dan sabit pada hadis maksudnya tiap-tiap langkah, bermula tiap-tiap langkah bagi orang yang datang berjamaah itu ditulis padanya pada tiap-tiap langkah tu ditulis tu balasan yang besar. Allah wa malaikat tulis balasan yang besar. Mana balasan yang besar? Iaitu balasan yang besar tu gapo? Tiap-tiap satu langkah malaikat surat 10 kebaikan. Masya-Allah. Hak ni deki buat pohon di hujung sungai. Tu deki pula. Kalau kira nak pergi ke bala. Duk pergi sungai tu. Pada depan bala, pada depan bala tak ada ki mana. Ya muka kira satu langkah tu 10 kebaikan. Tu dalam Mustadrak Hakim ni hadis sahih. Dan dihapus 10 kejahatan. Allahu akbar. Masya-Allah. Allah. Kalau kira ni. Tu. Mudah-mudahan naik mutu pun Allah Taala kira tiap-tiap pusingnya tayar tu dah. Mudah-mudahan lah dah. Kira dia atas hak jalan kaki kak.
Mutu pun sekali musim tayar, mudah-mudahan dapat 10 kebaikan dia lah. Walaupun tak jadi penat supaya berjalan pun. Tu. Habis itu, dan orang menanti-nanti sembahyang. Yang kedua, dan bermula orang yang menanti, menunggu-nunggu sembahyang. Tunggu sembahyang. Sembahyang mana? Sembahyang yang kedua. Apa makna sembahyang yang kedua? Bukan sembahyang Zuhur. Nama sembahyang subuh yang pertama, Zuhur yang kedua. Bukan. Sembahyang yang kedua, yakni sembahyang yang selepas. Sembahyang yang selepas dari sembahyang yang ia kerja. Sembahyang yang selepas dari sembahyang yang dia kerja. Sembahyang yang selepas dari sembahyang yang dia kerja. Tu panggil sembahyang kedua. Kalau dia kerja sembahyang Zuhur, maya lepas tu asar. Asar tu yang kedua. Kalau dia kerja asar, lepas pada asar ngorek. Ngorek tu yang kedua. Kalau ngorek, isya tu yang kedua. Kalau isya subuh tu sembahyang yang kedua. Tu maksud sembahyang yang kedua, gitu lah. Orang yang menanti sembahyang yang kedua, menanti itu kemudian. Kemudian daripada sudah yang pertama, kemudian daripada sudah sembahyang yang pertama, maya pertama siap dah. Dok tunggu nak maya yang kedua. Nak tunggu, hati dok tunggu, menanti-nanti, hati dok tunggu-tunggu nak maya. Khabar dia disurat oleh malaikat. Malaikat tulis akan pahala bagi orang yang menanti-nanti itu. Malaikat catat dah. Seperti pahala orang. Bukan orang itu betul tak? Seperti pahala bagi orang yang bersembahyang dah. Walaupun dia tak semaya lagi pun ditulis seperti pahala orang semaya dah. Sebab apa boleh kata gitu? Seperti itu. Yakni tulis pada seperti. Kerana azam dia itu dikira kebaikan juga. Kerana azam dia itu dikira kebaikan. Kalau dia pergi mati misalnya tak ada maya Zuhur lagi, ya, tapi ya azan nak maya Zuhur, boleh pahala semaya Zuhur dah. Sebab tu nak tunggu tu menanda kata ya azan nak maya dah. Azam tu lah dikira kebaikannya, maka dapat pahala pula. Sebab tu hidup lekat ada tunggu semua. Tapi kita ni hati dia masya-Allah dah kita. Allah lalai dengan dunianya kita, lalai sungguh dengan dunia. Sehingga bila masuk semaya Zuhur dah. Bila masuk asar dah. Tu kata kitanya. Bukan kata alhamdulillah asar. Maknanya duk tunggu mau lama dah. Alhamdulillah asar dah. Tu tanda kata kita tunggu. Ni Allah. Zuhur dah. Allah, wasa Zuhur subuh tak ni je. Asar dah. Wasa Zuhur tak ni je. La ilaha illallah. Jadi tukar habis. Payah jugalah tu. Sabit tu lah kalau kita jadi orang ngaji, usaha boleh buka ponok tu satu benda yang boleh besar dah. Lagu mana? Kalau kita buka ponok dah, walaupun ponok halus-halus pun dah, boleh duk jaga jemaah. Tok guru tu tak terlucut manalah. Moga anak orang duk tunggu tu. Subuh tok guru tidur dah kalimu. Anak orang bangun dah baik-baik subuh. Tak bangun lagu mana dah tok guru murid pula dia tak baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bedah. Tok guru dengar baik. Tak bangun ke abah. Tu baba bangun semaya, pergi semaya. Jaga dah amalan kita. Zuhur pula anak orang baik pula. Takkan nak bangun baba. Anak orang tunggu tu. Dengan sendiri bentuk peribadi kita duk jagalah amalan semua. Sementara nak tunggu kemat ni. Tunggu dajjal mari ni. Duk boleh jaga amalan hak tu. Dia tak ada duk lerua suasana ni. Telucuk mudah-mudah ya dekat kampung. Telucuk mudah-mudah tak? Ni kita sendiri boleh tengok duk klik kampung. Boleh duk le sebulan 2 bulan ya. Tak nak kira setahun lagi. Tak kira 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Sebab tu usaha ikat diri dalam majlis ilmu. Ikat tamat diri semua. Ya Allah, kalau tak bini aku nak ngaji semua. Aku tak usah tubik lepas nak lagi. Malaikat suk dengan bini
Suk dengan bini. Nak kata tubik pergi kerja ke apa, rasa tak sel dah. Rasa payah dah. Kalau dia tubik, lucuk lah dah kita. Ingat agama. Kalau kesut dengan bini. Bini pun bini ngamuk pakai lah. Bini ngamuk pakai. Boleh duk kira nak buka ponok. Tak buka ponok pun ngajak kau sejik kat kapung-kapung. Hingga dah. Tu. Binama rupa tu. Tu. Lagu tu hingga sikit. Alhamdulillah. InsyaAllah lah dah. Usaha boleh duk ngajar kat masjid tak pada kita ni. Suk-suk ke. Boleh ngajar kat balasah. Hingga dah. Boleh muzakarah orang ketua-tua hingga dah. Buat jemaah orang tua-tua dalam masjid. Tak apa dah. Alhamdulillah dah. Tu hasil dah. Tu dia. Ni untuk pakai tu tak nampak-nampak muka. Tu. Tu. Mu klik bila kapang? Mu klik bila? Banyak hari dah. Tu. Orang kapang tanya, mu klik bila? Padahal kita klik tu sebulan dah. Orang kapang tanya, mu klik bila? Teruk tak? Teruk. Gana? Tak biasa jengok kita tengok ke masjid, tak biasa pergi. Tu. Ni bila kata kita klik, oh ada tu depan sejik. Oh bunyi suara dah weh. Jadi tu email. Bunyi suara. Klik bila? Klik marai. Klik bila? Klik semalam ya. Subuh ni dia tu email dah. Klik semalam. Oh tu lagu tu pakainya kalau kira dah. Ni klik bila Bulai dah. Oh tu. Ni nak pergi pula dah ni. Esok ni. Oh, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tok wakil tak boleh weh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau Tok wakil tak jadi contoh, pia lagi nak bawa. Tanya situ diri kita. Kalau kita orang ngaji tak boleh bawa orang, apa pia nak bawa? Nak ambil orang jahil tu heret. Tak boleh. Habis itu kemudian kata musannif rahimahullah taala, dia kata kan di surat malaikat pahalanya seperti orang yang bersembahyang dan orang yang duduk di tempat sembahyang. Ni lepas dah ni. Dan bermula orang yang duduk di tempat sembahyang. Duduk di tempat yang dia sembahyang tu. Sentiasa malaikat minta ampun akan dosa bagi orang tu. Sentiasa malaikat minta ampun dosa bagi orang tu. Orang yang duduk sana tu. Minta ampun jadi dan minta rahmat baginya. Kena kata gitu adik. Kerana dah sabit dari hadis, malaikat kata Allah maghfir lahu warhamhu. Allah maghfir lahu warhamhu. Malaikat duk kata gitu semua. Sabit dari hadis. Sentiasa apabila dia tetap di tempat sembahyang dia lagi, malaikat duk kata gitu. Ya Allah, Allah maghfir lahu warhamhu. Allah maghfir lahu warhamhu. Allah maghfir lahu warhamhu. Selama mana hidup tak. Sebab tu lepas pada wisalah tu jangan gaduh lagi. Walaupun gaduh, walau kita nak gaduh tahu mana apa, istighfar lu ustaz. Istighfar lu 3 kali, salawat Nabi apa semua, berdoa sikit tu. Sekuat-kuatnya kita duduk di tempat semaya kita tu, malaikat boleh ampun kita dulu, minta ampun kita. Tu. Tu. Tu dah. Orang yang duduk di tempat sembahyang setiap malaikat minta ampun akan dosanya. Sehingga minta ampun tu sehingga berhadas oleh seorang itu. Malaikat dia ketuk ataupun dia gigi kecing ataupun dia berhadas, maka habislah. Ni hadis riwayat ni. Hadis riwayat. Sehingga berhadas. Sekat tu hadis. Lepas tu musnad kata atau dan bercakap, dan ni atau dengan mana atau kepada berhadas. Sehingga dia berhadas atau dia bercakap dengan perkataan tak ada kebaikan, perkataan yang sia-sia, yang tak ada pahala di akhirat. Itu perkataan tak ada kebaikan, perkataan yang tidak ada pahala di akhirat. Dia kacak buah. Duduk lepas masjid molek, lepas pada wisalah sudah, bangun kita buah dengan sahai di tepi dinding masjid. Buah dengan sahai. Maka habis dah lah. Habis. Tu. Sentiasa malaikat duk minta ampun kepada. Kalau kita ingat hak ni Allah dia rasa saya nak beralih. Saya kita nak pergi. Habis itu usahawi ada juga lekat juga punggung ustaz. Ada.
Habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan setengah daripada sangat baik pada jemaah. Setengah daripada sangat baik. Setengah daripada perkara yang sangat dituntut. Tu sangat baik maknanya tu. Setengah daripada sangat baik. Yakni setengah daripada perkara yang sangat dituntut pada jemaah. Ketika kita berjemaah ni, benda yang sangat dituntut. Gapo dia? Rebut duduk pada saf pertama. Allahu akbar. Hanisa. Rebut duduk pada saf pertama. Ni Nabi kata kalau manusia tahu apa kelebihan yang ada pada saf pertama, mereka akan rebut nak duduk walaupun kena jepun uni sekalipun. Nabi kata dalam hadis, walaupun dengan jepun uni sekalipun mereka akan nak duduk juga. Aku nak. Tapi dengan tak tahu tu, kita tak tahu. Tu alhamdulillah. Bagus kau. Tu. Rebut duduk pada saf yang pertama. Dan memenuhkan saf-saf. Penuh akan saf. Penuh saf tu Imam kata. Sawu sufufakum. Tu. Penuhkan saf dan menyamakan akan saf. Menyama akan saf. Sama saf. Sama lagu mana? Tulis pada menyama. Dengan bahawa bersama tumit sekalian jamaah itu. Dengan bahawa bersama tumit. Bersamaan tumit sekalian jamaah itu. Wisama tumit itu kira sama tu. Jangan kira di hujung jari. Kaki orang tak serupa. Kaki dia tu besar, kaki dia dengan helah. Kalau kira hujung jari tak sama sampai bila. Tapi kira di tumit tu. Tumit sama rata. Ni satu benda yang kurang juga kita tu akhir ni. Allah, obat tak amat ti buku sah. Saya ni kita dah bergerai lama buku sah ni. Ni tak apalah kowik ni tak apalah kita tupung duk rapat-rapat dalam ni. Sah tak rata. Hok ni duk gini. Ni Allah tumit. Satu sah tu tak sama serabut. Tumit. Ya tu naik sikit, ya ni turun sikit, ya ni naik sikit, ya ni turun sikit. Sehingga ada satu ulama kata, kalau kita nak tengok kata kampung ini satu hati kan pecah belah. Tak ada satu tanya lagi. Kita tengok teka mereka semaya. Kalau sah mereka sama habis, kampung ni tak kelahi lagi. Tak ada kelahi balah lagi. Tapi kalau tak ada sama saya habuk. Tak ada tanya. Ya ada dah kelahi tu. Ya tengok satu hati tengok disah tu ya. Nabi ni berjalan. Nabi jalan sendiri Nabi cek. Belum pada Nabi nak akad takbir tu Nabi jalan ikut sah. Sahabat tu cek tengok jalan. Tengok dulu belum nak akad takbir tu wisama betul habis dulu. Tu. Habis. Kerana kira tu yang kira perut siap kira perut siap. Tak sama bila. Maka kira situ. Kemudian kata musannaf kena memenuhkan saf dan menyamakan dia. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Setengah daripada sempurna sembahyang kita yang sama sah tu. Tu. Maka sangatlah baik pada jemaah. Kerana apa? Sangat baik. Ilat pada sangat baik. Kerana sangat besar kelebihan bagi tiap-tiap daripada tiga-tiga itu. Nyo tu rojak pada tiga tu. Kelebihan daripada tiap-tiap tiga itu. Mana? Kelebihan sah pertama pun besar. Kelebihan memenuhkan sah pun besar. Kelebihan menyamakan akan sah pun besar. Besar berlaku. Sehingga makruh kita nak tolak ya orang lain duduk sah pertama. Kita duduk sah yang kedua dah. Nusa pertama atau sah depan. Luar. Mengolek dan merapat-rapat satu luar. Kita tahu. Tolak demo, demo naik tu makruh. Kaedah kata al-itharu bil qurabi makruhun. Kaedah usul kaedah fiqhiyah dalam kaedah fiqh. Mendahulukan dengan benda yang baik ni, benda qurbah kepada Allah ni atau makruh. Benda baik ni kita kena buat dulu. Kita boleh mula buat dulu tu makruh.
tu sah depan. Demo. Kawan duduk sini betul kipas. Makro. Demo gigi. Kalau luar pak lah dah. Nanti nyita tengok. Kalau luar pak lagi. Kalau luar pak lagi. Nak selit mata. Tu. Dia tak leh. Yang makro kita nak utamakan benda ni. Kebaikan. Benda kebaikan kita kena buat dulu. Tu benda akhirat ni kita kena dulu. Benda dunia kena widama dulu. Benda akhirat kita kena dulu. Tu dia balik lagu tu. Kata Musannif rahimahullah, dan sangat dituntut berjamaah, terlebih afdal jamaah, tu maksudnya. Dan sangat dituntut, jadi terlebih afdal jamaah. Jemaah ni malak dah, tapi hak afdal sekali hak mana? Sangat dituntut, jadi jamaah terlebih afdal jamaah ialah jamaah Jumaat. Jamaah pada sembahyang Jumaat. Hak ni afdal lagi wajib. Tak jemaah tak sah Jumaat. Jemaah pada sembahyang Jumaat. Kemudian subuh ialah qasah. Kemudian subuh, jadi kemudian subuh hari Jumaat. Tu nombor dua. Nombor pertama, nombor satu yang jemaah hari Jumaat. Maya Jumaat tu. Dua, kemudian subuh, jadi subuh hari Jumaat. Lepas tu tulis kemudian subuh hari lain-lain. Awak gitu. Subuh tu pecah dua. Dia pecah dua dah situ. Kemudian subuh, yakni kemudian subuh hari Jumaat. Kemudian subuh hari yang lain-lain. Tu. Pagi Jumaat tu baca sejadah tu. Hak tu usaha jangan luput. Ya afdal jemaah hari tu. Nombor dua. Lepas pada tu semaya subuh lain-lain. Usaha wi hasil jemaah. Dan isyak, jadi dan kemudian isyak. Jemaah isyak. Jemaah semaya isyak. Nombor apa? 1, 2, 3, 4. Nombor 4. Kemudian asar. Jamaah asar. Nombor 5. Kemudian zuhur. Kemudian jamaah sembahyang zuhur. Ni martabat afdal dia. Ni orang panggil bagi orang hok pesing jenis malah lagu mana? Aku tak ada. Usaha juga kalau dia tahu afdal dia usaha juga. Dalam sehari tu dia lekat dah. Maya isya, jemaah isya dengan jemaah subuh. Alhamdulillah. Dia lekat dah. Tu. Kemudian asar, kemudian zuhur, kemudian hok ni hok sutai. Kemudian yang kurang pahalanya, tapi kecek ni Allah tak kurang lah pahala pun. Kemudian yang kurang pahalanya, kemudian jamaah yang kurang pahalanya, pahala jamaah tu. Apa makna kurang pahala? Yani yang afdal terakhir sekali. Makna gitu. Afdal terakhir sekali. Afdal nama akhir sekali. Apa? Ialah jamaah maghrib. Jamaah maghrib ni hak sutai dah. Tapi hak sutai tu hak ramai masuk. Kalau kampung-kampung ngorek tu lah. Tak ada apa. Ya mudah waktu tu. Sabit tu ramai, ya mudah. Waktu hak payah, kau susah, kau sikit okey. Hak waktu mudah, kau ramai. Tapi tu orang munafik di Madinah ni memang ngorek penuh. Ngorek. Dia mari semaya. Kalau isya tu kadang dia tak mari dah. Isya dia tak mari. Dia klik rumah, dia bayar nak mari dah. Dia duduk dekat rumah. Tu. Orang puak munafik ni semaya ngorek tu dia ramai. Sebab apa? Tempat ngorek tempat beripuk orang. Dia nak pergi orang nampak dia kata dia mari semaya. Puak munafik di Madinah. Tu. Dah lama semaya juga. Tu. Dia nampak gitu ya. Lepas tu waktu hak jarak-jarak orang tubik tu dia tak tubik no. Tu. Tabik tu sifat munafik ni ada. Maka dia kata semua jemaah ngorek. Sebab apa boleh kata yang kurang pahala jemaah maghrib? Ni ilat pada kurang pahala jemaah maghrib ni. Kerana hukum agama ni weh. Kalau yang payah itulah banyak balasannya. Balasan bagi hukum tu.
Kerana hukum agama ni amalan-amalan agama, amalan agama ni, kalau yang payah, apa makna yang payah? Yani kalau yang sangat susah atas nafsu. Kalau yang payah ni yang sangat susah atas nafsu. Bukan payah gapo dah. Agama Islam ni mudah belaka, tak ada hak payah. Allah Ta'ala tak paksa hak payah. Yang payah ni mana yang sangat susah atas nafsu. Hak mana nafsu tak kenal banyak, itulah banyak balasannya. Hak itulah pahala banyak. Semaya ni subuh tu hak nafsu kita liar sekalinya. Tak gerak. Tu hak tu pahala banyak. Tu. Kalau yang kurang payah, yang mudah nafsu terima, kuranglah balasannya. Balasan hukum agama tu. Hak tu hak kurang. Hak nafsu mudah terima. Tu hak tu kurang sikit. Tiba hak tu ukur orang panggil kaedah. Kaedah boleh tak kaedah lah. Kaedah amalan lah. Tu dianya. Habis itu. Nampak tu dah. Habis kat tu. Kemudian kata Musannif rahimahullah, sembahyang Jumaat. Tu hak ni bahasa penting kat ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tu dia. Kat tu dulu. Tu. Kau sebelah dah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa 'amalin la yurfa', wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma awthin thawaba qira'atina ila ruh Haji Abdurrahim bin Salim warfa' darajatahu waghfir lahu warhamhu wafsah qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadin jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw subha wal muslimina ajma'in ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli walhamdulillahi fin bada'i wa tanahi hamdan katsiran daim wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أنسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وأخلاء أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل الشر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون
قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر والصلاة الله تغشى المصطفى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.